Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat kita berkumpul solat maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita seperti hujung bulan yang biasa akan ada kelas khas di masjid ini, dan tajuk kita ditukar daripada Syekh 200 soal jawab berkenaan akidah dan agama Syekh Hakami kepada tajuk Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ini percubaan sebab saya mungkin cakap laju sangat. Jadi insya-Allah kita akan follow buku baru ni kita ambil, alhamdulillah dipilih, iaitu buku Asyratus Sa'ah yang dikarang oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Dan buku ni sebenarnya adalah risalah master yang dikarang oleh beliau pada tahun 1984 dalam di Jamiah Ummul Qura Mekah, kuliah syariah, cabang akidah, dan dia telah dapat darjat master dengan kadar mumtaz, excellence. Itu pada Muharram 1404 1983 lebih kurang tahun tersebut. Buku ni dia dikumpulkan oleh beliau dalam merangkumi keseluruhan tanda-tanda kiamat, dan beliau sebutkan berkenaan dengan dalam mukadimah, sebelum kita akan skip mukadimah panjang. Dia kata kerana dia pati banyak buku-buku yang dikarang dalam tajuk tanda-tanda kiamat tidak mengambil berat berkenaan dengan pemeriksaan dalil-dalil yang datang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. So beliau cuba sedaya upaya buku ni bila disebutkan berkenaan tanda-tanda kiamat, dia akan pastikan tanda-tanda tersebut adalah sahih, datang daripada hadis yang sahih, dalil yang sahih, bukan datang dengan bentuk yang tak pasti. Dan buku ni beliau susun, dia sebutkan ada karangan-karangan sebelum beliau, tapi beliau susun buku ni dengan ada satu mukadimah yang kita skip, tinggalkan. Kemudian permulaan yang merangkumi dalam 6 tajuk, 6 tajuk, iaitu dalam tamhid ni diletakkan tajuk pertama berkenaan dengan kepentingan mengetahui atau beriman dengan hari kiamat, dan kesan beriman pada hari kiamat kepada sikap atau kepribadian seorang individu dan masyarakat. Kedua, dia sebutkan berkenaan nama-nama kiamat dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Ketiga, dia bincangkan berkenaan dengan kehujahan khabar ahad. Ini kerana dalam konteks akidah kita ahli sunnah, khabar yang tak sampai mutawatir tetap menjadi hujah. Bukan hanya kita kata hadis Nabi yang mutawatir saja yang menjadi dalil. Bahkan dalam bab akidah, hadis-hadis Nabi yang tak sampai mutawatir pun tetap dijadikan sebagai hujah. Sebab balik pada asal, Nabi SAW ketika hantar para sahabat mengajar di kampung-kampung untuk ajak orang masuk Islam, kadang-kadang Nabi hantar seorang je. Kebiasaan Nabi hantar seorang. So kalau seorang tu dah cukup, macam itulah juga hadis Nabi SAW datang pada kita daripada seorang sahabat
memadai untuk kita jadikan asas bagi akidah. Kemudian bab ketiga dia bincangkan bab keempat dia bincangkan berkenaan dengan khabar ataupun pemberitahuan Nabi SAW mengenai apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Ini ada beberapa hadis yang Nabi ceritakan, terutama ketika menjelang kewafatan baginda SAW. Dia sebutkan berkenaan apa yang jadi daripada mula kejadian sampailah pada akhir kejadian. Itu kita bincangkan. Dan yang kelima, beliau bincangkan berkenaan dengan ilmu tentang kiamat itu bila. Yang dikatakan bahawa kiamat ini disimpan ilmu sisi Allah Ta'ala sahaja, tak ada siapa yang tahu. Dan yang terakhir pada mukadimah tu, dia bincangkan berkenaan dengan dekatnya kiamat dan tak tinggal dunia ni kecuali dari nisbah umur kiamat ni, macam Nabi pernah tunjukkan, diutuskan aku dan kiamat seperti dua jari ni, kahatain. Kalau ini Nabi punya perutusan, atas tu sikit lagi adalah kiamat, kalau ikut panjang usianya dunia ini. Kemudian beliau letakkan bab. Dalam kitab ni ada bab pertama yang merangkumi 3 fasal. Fasal yang dia bincangkan tu, fasal pertama bincangkan mengenai dengan takrif makna tanda kiamat. Apa maksud tanda kiamat? Okey. Maksud bahasa dan istilah. Kemudian diterangkan bahawa bila sebut bahawa kiamat ni sebenarnya bila sebut tanda, betul kiamat pula datang dengan 3 pengertian. Kiamat kecil, kiamat pertengahan dan kiamat besar. Fasal kedua dia bincangkan tentang bahagian-bahagian tanda kiamat, bahawa dia terbagi pada 2, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Dan semua tu dia terangkanlah pembahagian para ulama tentang tanda-tanda kiamat ni kepada 3 bahagian. Ini ada yang telah lepas, takkan jadi dah. Kemudian ada yang berterusan berlaku, macam Nabi sebutkan dia berulang-ulang. Dan yang ketiga belum jadi lagi. Dibincangkan macam tu. Dan fasal ketiga dibincangkan tanda-tanda kiamat yang kecil. Diletakkan lebih kurang dalam 57 tanda-tanda kiamat, start daripada perutusan Nabi sampailah terakhir sekali perubuhan Kaabah sebelum berlakunya kiamat yang besar. Bab kedua dia bincangkan berkenaan tanda-tanda kiamat yang besar, iaitu yang disebutkan kat sini. Dia letakkan tertib dan juga dia bahagikan kepada tajuk berkenaan dengan tajuk yang besarnya, macam Dajjal, Isa AS, Ya'juj Ma'juj, dan juga datangnya angin yang mematikan semua umat Islam, orang yang beriman dan hati mereka beriman dimatikan terus oleh Allah SWT dengan angin yang diutuskan dari Yaman dari Syam. So, jadi bahagian tu panjang, so kita kata itu mukadimah yang terangkan. So hari ini insya-Allah kita cuba masuk kepada pendahuluan khas yang kita akan bincangkan bermula sekali. Tajuk kita hari ini adalah kepentingan beriman hari kiamat atau hari akhirat dan kesan beriman hari akhirat pada kepribadian manusia. So kita akan ambil tajuk tu dulu. So ini belum lagi masuk tanda. Dia masuk pada kenapa perlu kita beriman dengan hari akhirat dan apa kesan beriman hari akhirat pada perangai manusia. Okey. Tajuk pertama, Al-Mabathul Awal, tajuk pertama, kepentingan iman dengan hari akhirat dan kesannya terhadap kepribadian manusia. Beriman dengan hari akhirat adalah rukun daripada rukun-rukun iman dan satu akidah daripada akidah-akidah Islam yang asas. Kerana sungguhnya persoalan kebangkitan pada hari akhirat, ia adalah perkara yang tertegak di atasnya pembinaan akidah selepas persoalan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sering dengar dalam Quran Karim dan hadis Nabi pun datang. Macam Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan Quran pun, "Alladzina yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dia akan gandingkan. Sebab dia yang terpenting lepas daripada kita percaya Allah Taala itu esa, tidak ada dua, tidak ada tiga. Maka kita kena pegang berkenaan masalah akhirat kita. Sebab amal yang kita buat mengikut ajaran Rasul, apa yang kita patuh kepada perintah Rasul dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah akhlak dan sebagainya, semua untuk tajuk apa lepas mati. Bukan untuk di sini. Semua untuk apa lepas mati. Jadi beriman dengan apa yang pada hari akhirat dan alamat-alamatnya
adalah termasuk daripada iman dengan ghaib. Maka iman dengan ghaib. Kalau kita tahu bahawa sifat orang beriman yang Allah sebut di awal orang bertakwa yang Allah sebut di awal surah Al-Baqarah. Dan lepas Allah kata Quran ini hudal lil muttaqin. Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu sifat utama. Jadi beriman dengan hari akhirat ni dan tanda-tanda ya adalah daripada iman dengan ghaib yang tidak akan boleh diketahui dengan akal. Dan tak ada jalan untuk kita mengetahuinya kecuali dengan nas melalui jalan wahyu. Maka sebenarnya benda ni tak pernah ada terfikir oleh manusia. Cuma baru-baru ni lepas daripada Wallahu a'lam. Saya tak pasti mana dia punya penemuan sains yang menyebabkan orang mula sibuk. Sebab balik pada asal sekarang ni pun diorang di barat dia sibuk nak hantar makhluk manusia ni keluar daripada bumi. Sebab diorang tahu bumi ni akan musnah. Mula-mula dulu tuan tak pernah fikir macam tu. Dia anggap dunia ni kekal, dulu, kini dan selamanya. Sekali satu masa, dia tengok, boleh binasa. So, dia berfikir sangat macam mana nak hantar manusia ke tempat lain. Tak boleh hantar, sebenarnya. Apa perjumpaan mereka buat, semua gagal. Semuanya gagal. Kita duduk dekat atas, kan yang tempat Syekh Muzaffar naik stesen angkasa lepas tu. Sebenarnya tempat tu pun tak boleh tinggal lama. Bila kita tinggal lama kawasan macam tu, tanpa graviti, kita punya otot akan mengecil sebab tak ada beban. Kisit. Lepas tu tulang kita pun akan jadi reput. Sebab kalsium dah tak duduk dekat tulang sebab tak ada beban. Dia tak boleh tahu atas ke bawah, kiri, kanan. Lepas tu bila turun, lepas 2 minggu, Syekh Muzaffar turun daripada sesi angkasa lepas tu, dia kata nak angkat jari pun tak boleh. Lepas tu dia kena duduk dekat tempat dekat Rusia tu, latih training balik. Lepas 2 minggu baru keluar, jumpa orang salam-salam, turun daripada kapal, dia tak boleh. So, bayangkan kalau manusia nak tinggal dekat sana bertahun, 2 minggu pun dah gagal. Jadi manusia tahu, dia dah start tahu adanya kebinasaan bumi, tak kekal, dia tahu. Tapi buku ni dikarang tahun 84. Jadi diorang ketika tu, waktu tu tak ada lagi idea ni. Idea tentang kiamat ni ada. Ahli sains barat boleh kata semua tak setuju bahawa dunia ni akan binasa. Tapi sekarang dia percaya. Buat percubaan dah nak hantar kapal keluar dan sebagainya. Jadi memang kita kata ini adalah asas. Dan kerana kepentingan hari yang agung ini, kita dapati Allah Ta'ala sering mengikat iman dengannya dan dengan iman dengan hari akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Ta'ala nyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur ataupun ke barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu man amana billah wal yaumil akhir. Kebaikan adalah siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini Allah Ta'ala gandingkan. Allah Ta'ala nyatakan dalam suratul At-Talaq, bila Allah Ta'ala perintahkan berkenaan dengan tajuk untuk kita ni menjaga masalah hukum hakam dalam kekeluargaan, masalah iddah, jangan pandai-pandai langgar. Allah Ta'ala mulakan surah At-Talaq dengan ayat ya ayuhan nabi, hey nabi, idza tallaqtumun nisa, bila kalian semua menceraikan wanita, fatalliquhunna li'iddatihinna, talaklah mereka ikut iddah mereka. Maksud iddah mereka itu adalah cerai dalam bersih, tak sentuh, bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan baru tadi tidur lepas tu cerai. Kalau benda ni aplikasi betul-betul, perceraian boleh diminimalkan dalam masyarakat sebenarnya. Kadang-kadang orang tu marah kan, bini masak tak sedap, makan apa, rasa masin gitu. Lepas tu nak marah ni, tapi baru tidur semalam. So cerai yang dimestikan sunnahnya adalah cerai dalam keadaan kita tak gauli isteri kita. So tunggu bulan depan. Hang jaga bulan depan. Rasa-rasa bulan depan jadi tak cerai? Tak jadi dah lah sebenarnya. Tapi ini benda ni kadang-kadang orang tak tahu. Tu Allah kata fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah.
Cerailah mereka, ikut iddah mereka dan kiralah iddah. Wa ahsul iddah. Allah Ta'ala kata jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Hujung lepas Allah Ta'ala kata yang keluarkan tu, zalikum yu'adhu bihi. Itu dipesan dengannya kalian, itulah dipesan pada kalian dengannya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Ini pesanan Allah Ta'ala. Ini pesan untuk orang yang beriman dengan Allah hari akhirat. So penting. Sebab Allah Ta'ala gandingkan. Banyak lagi ayat lain yang datang dengan sedemikian. Dan amat sedikit, amat jarang. Dia kata, kita melintas, anda melintas dengan satu muka surat daripada Al-Quran. Melainkan anda dapati padanya satu cerita mengenai hari akhirat. Mesti ada. Kata surah Al-Fatihah, start from the point, surah Al-Fatihah sendiri. Allah tak kata apa? Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kalau buka dalam buka kedua, wabil akhiratihum yuqinun. Tak semua dia kata semualah. Buka mesti ada, balik kepada tajuk akhirat. Pentingnya akhirat ni kita tahu. Pentingnya kita beriman dengan akhirat. Serta dia kata cerita akhirat dan apa pada akhirat tadi daripada pahala ataupun siksaan. Itu benda yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan kehidupan sebenarnya dalam gambaran Islam bukanlah ia kehidupan dunia yang singkat, terbatas. Tidak juga dia umur manusia yang pendek lagi terbatas. Islam tak pernah gambarkan nyawa atau hidup kita ni sampai ni je, 60 tahun je, atau dunia saja. Sebab kisah hidup manusia ini akan bersambung lagi. Sebab gambaran bagi kehidupan dalam gambaran Islam, dia mengunjur, memanjang dari segi tempoh selama-lamanya. Lepas kematian, kebangkitan semula selama-lamanya. Dan dia mengunjur bukan setakat bumi, tempat tinggal kita. Dia akan mengunjur sampai kepada syurga yang luasnya langit dan bumi, ataupun neraka yang meluasi, yang luas untuk ramai daripada generasi demi generasi yang mendiami bumi ini satu tempoh daripada tempoh demi tempoh daripada tahun-tahun yang berlalu. Maka kalau ikut nisbah dalam hadis sahih Muslim yang kita dengar benda ni menakutkan. Sebab nisbah ahli syurga ahli neraka adalah 1000 anak Adam, satu dalam syurga, 999 dalam neraka. Min kulli alfin, satu dalam syurga, tis'in finnar. Saya Nabi pernah ceritakan perkara dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi kata bila Adam AS, Allah Ta'ala kata pada Adam, ib'ath ba'thal jannati wa ba'ath ba'thal nar. Hei Adam, utuskan rombongan neraka, utuskan rombongan syurga. Lepas tu Adam kata, ya Rabb, wahai Tuhan, kan, siapa rombongan neraka, rombongan syurga? Maka Allah Ta'ala jawab, daripada setiap 1000 anak cucu engkau, 1000, satu dalam syurga, 999 dalam neraka. Betul, kita kata syurga luasnya keluasan seluruh langit dan bumi. Tapi neraka tu boleh isi muat dengan semua generasi yang ada daripada mula sampai sekarang, sampai akan datang. Sangat luas. Bahkan bukan manusia saja, jin pun sama dalam tu. Cuma nisbah jin kita tak tahu. Nisbah manusia Nabi sebut jumlah berkenaan sampai ke para sahabat kelang kabut. Lalu tu bayangkanlah. Saya ingat bila saya ceritakan hadis ni pada student dekat Taman Melawati Kuala Lumpur, dekat Selangor, dekat zon negara tu. Lepas tu dia bilang, dia kata penduduk Taman Melawati ni 20,000. Masjid ada 5. Kalau setiap masjid ada siap Imam Bilal, kali 5, 15. Ni yang confirm datang masjid tadi hari. Kita ada 20,000. Kalau dah 15 orang dah tempah tiket, kita ada 5 tiket lagi. 5 tiket lah lagi pasal 20. Kalau 20 orang, 20,000, berapa orang? 20 orang.
Kalau kita dengar benda ni, tak lepas kita. Tetapi bila para sahabat dahulu pun rasa gementar. Sampai ada kata ini anak cucu kita kot, habislah kita. Kita ni pernah buat macam-macam. Lalu Nabi kata, absyir, bergembiralah kalian. Daripada kalian satu, daripada Ya'juj dan Ma'juj 999 orang akan diisikan Ya'juj dan Ma'juj. Dan itu juga dalil bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia, bukannya jin. Sebab dia menjadi imbangan ahli syurga ahli neraka, satu dalam 1000, satu ahli syurga, 999 daripada ahli neraka tu yang akan mengisikan tu adalah Ya'juj Ma'juj untuk jumlah. Kalau tidak kita kiranya habis lah. Macam abang tu kira lah, 20,000, 5 masjid, tolak 3, 15, tinggal 5 seat lagi. Serius kan? Jadi bayangkan neraka macam tu. Firman Allah Ta'ala menceritakan tentang perkara ni, tentang pengakhiran kita. Sebab kita bukan berhenti dekat dunia sahaja. Bukan umur 60 tahun, 70 tahun, bukan bumi ni sejuta tahun. Tak. Jauh lagi. Lepas habis kita ni, kita ada tempat terakhir. Masa kita terakhir adalah sama ada selama-lamanya. Tempat terakhir kita sama ada syurga atau neraka. Disebut dalam surah Al-Hadid ayat 21. Allah Ta'ala nyatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumbalah kalian kepada keampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan berlumbalah kepada syurga, arduha ka ardis sama'i wal ard, yang luas syurga ni seperti keluasan langit dan bumi untuk setiap orang. Uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulihi, yang disediakan untuk orang yang beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Itu tentang syurga, pengakhiran. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Qaf ayat 30. Surah Qaf ayat 30 Allah Ta'ala nyatakan, yauma naqulu li jahannama halim talati. Bila masuk orang dalam neraka ni, besar tak besar neraka, seorang manusia tu akan menjunam tak sampai dasar. Ada yang menjunam 70 tahun tak sampai dasar. Ni kau lepas ke berapa saat ni? Satu. Kalau banyak bumbung 3. Okay. Naik pokok kelapa, naik kapal terbang, adalah berapa saat kan? Bayangkan jatuh 70 tahun tak sampai dasar. 70 tahun menjunam tak sampai dasar. Dan Nabi dan dalam Al-Quran tadi kata, hari kiamat ni hari kami kata kepada neraka, halim talati, engkau dah penuh ke? Engkau dah penuh ke? Lalu neraka kata wa taqulu, bismillah, neraka kata, hal mim mazid, ada tambahan lagi ke? Nak katakan dah masuk-masuk tu, masih lagi ada ruang, masih lagi ada kosong. Ini di antara perkara yang pengakhiran kita. Dia bukan berhenti sini, bukan berhenti sampai dalam tanah, dia sampai ke akhirat nanti. Sesungguhnya beriman dengan Allah dan hari akhirat serta apa yang ada pada hari akhirat tu daripada pahala dan juga siksaan, ia adalah pengarah yang hakiki, pembetul atau pengarah yang hakiki bagi kepribadian atau perangai manusia ke jalan yang kebaikan. Tidak ada di sana sebarang undang-undang dari undang-undang manusia yang mampu untuk menjadikan manusia ni betul lurus akhlak dia, elok perangai tingkah laku dia, sebagaimana yang dibuat oleh beriman dengan hari akhirat. Ini sebenarnya terbukti bila mana kita umat Islam ni, kita perhatikan, dikawal sebenarnya bukan oleh polis, bukan oleh hukuman yang diletakkan oleh mahkamah. Kita dikawal oleh iman dengan hari akhirat. Bukti dia, pada tahun 1920 sampai 1932, selama 12 tahun, Amerika Syarikat pernah cuba haramkan arak. Ni kadang-kadang orang Malaysia kita pun tak tahu cerita ni. Bahkan cerita kelakar dia, orang Amerika pun tak tahu cerita ni.
Sebab zaman tu dipanggil zaman prohibition. Zaman larangan. Di mana dilarang. Zaman tu 12 tahun. Selama 12 tahun, 1920 sampai 32, Amerika Syarikat cuba haramkan arak. Sebab dia nampak kesan arak ni. Perempuan-perempuan pergi kan, tunjuk perasaan kerana suami-suami tak balik rumah. Pergi bar tak balik. Pergi bar tak balik. Mabuk. Mana ada bangsa dunia ni yang nak anak-anak bercucu dia mabuk? Tak menjaga kehormatan keluarga, tak menjaga masalah keluarga. Siapa yang nak? Jadi orang pun buat keputusan untuk letakkan dalam perlembagaan mereka nombor 18. 12 tahun tu dia bukan buat akta tau. Kita kena faham, kita ada perlembagaan, kita ada akta. Akta-akta ni boleh berubah ikut pada perbincangan. Tapi kalau masuk dalam perlembagaan, dia satu benda yang kuat. Dia menjadi asas. Nak buat akta pun tengok perlembagaan. Nak kena faham. Nak buat akta, tengok perlembagaan. Kalau perlembagaan izinkan baru boleh buat. Kalau tak boleh. Diorang buat apa? Nombor 18. Dalam 12 tahun tu, diharamkan membeli, menyimpan, mengedar, membuat apa semua sekali berkenaan dengan intoxicated drinks. Minuman yang memabukkan, semua diharamkan. Tak dibenarkan. Dipanggil ketika tu zaman prohibition. Ada gambar-gambar lama tu pecahkan arak, buang dalam longkang, pecahkan barrel-barrel arak yang besar, tuang semua dia masuk longkang. Ada gambar siap tuang-tuang lagi masuk dalam longkang. Orang bertuang, buang arak. Tapi lepas 12 tahun, dengan segala mereka gunakan kuasa, gunakan peraturan, gunakan polis, gunakan senjata, bawakan berperang dengan gangster-gangster zaman tu. Yang kita pernah dengar Al Capone tu kan. Zaman diorang lah. Diorang pengedar arak. So lawan dengan polis dan sebagainya. Akhirnya lepas 12 tahun mereka gagal. Lepas 12 tahun halalkan balik. Arak sudah halal semula. Kita pula sebaliknya, orang Islam kita ni pelik. Datang dalam Quran satu perkataan je. Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, innamal khamru, hanya senya arak itu, wal ansab, wal maisiru, dan juga judi, wal ansab, penyembahan berhala, wal azlam, dan juga tenung nasib, rijsun min amali syaitan, dia adalah najis dia buatan syaitan. Kalimah ni satu je, fajtanibuh, jauhilah ia. Dengan kalimah itu sampai sekarang kita ada 2 bilion, hampir 2 bilion manusia tidak minum arak, tidak berjudi. Benda ni sebenarnya kait sebenar pasal apa? Kait orang polis jaga? Tak. Saya ingat Ustaz Sobri pernah cerita sekali, dia pergi Tesco, sekarang dia jadi Lotus. Tesco dekat area dekat belah orang utama, dekat belah utara, dekat dengan ni. Dengan bukan rumah utama, apa nama lama tak pergi pasar raya, tak hafal lah nama pasar raya, dekat depan IKEA tu, The Curve. Sebut The Curve ingat lagi. Dia kata dia pergi kan, dia nampak ada orang ni lelaki, okey lah, pakai baju pejabat, dan isteri pakai tudung, anak pakai tudung, beli kasper 1 karton letak dalam troli. Kita tak ada penguasaan tajuk ni. Ya, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah dekat Perlis ni majoriti Muslim. 7-Eleven ke apa benda tak berani jual. Kan dia tahu tempat tak boleh. Tapi kalau belah sana ada alasan nak jual. Walaupun penduduk tempatan ada hak tulis surat kepada pihak 7-Eleven suruh minta jangan jual. Sebab majoriti Muslim nak jual kat siapa? 99 shop, 99 Speed Mart pun tak jual. Tu cerita kat sana lah. Tapi nak ceritakan, tapi bila dia kata orang tu angkat arak dekat kasbot tu letak dekat tu, dia pening tau. Dia pandang isteri pakai tudung, anak pakai tudung, tiba-tiba bapak beli kasbot. Tak, dia macam, ya mungkin orang tu kata saya bukan nak minum, saya nak hidang untuk jiran saya, kawan saya datang rumah, wallahualam lah. Tapi nak ceritakan tak ada sekatan. Kalau zaman sekarang orang beli pakai Shopee, hantar express kan,
Siapa tahu? Mana ada orang tu check nama. Letak alamat sekali, letak nama Cina. Boleh je. Tapi kenapa kita tak buat? Inilah kuasa sebenar penghormatan kepada hukum-hukum Allah. Punca dia percaya hari akhirat. Itu sebenarnya yang kita tak buat. Macam orang tak nak bunuh diri, kata gila kau mati kafir. Asal takut? Sebab sana nanti bangkit nanti masalah besar. Percaya tentang benda tersebut dan menyebabkan kita stop. Jangan buat ini, gila kau nak kumpulkan malaikat pukul. Kita percaya akhirat. Itu sebenarnya kekuatan umat Islam yang terbenar. Pengorbanan kita, sedekah kita berikan. Sebab Nabi kata sedekah burhan. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti kita beriman dengan hari akhirat. Sebab kita tunggu balasan sana. Sebab tu kita keluarkan duit kita. Itu contoh dia kata. Jadi dia kata tak ada sebenarnya sebarang peraturan undang-undang macam saya kata Amerika Syarikat buat gagal. Cuba haramkan arak 12 tahun je boleh buat. Lepas tu halal balik. Diorang ada satu bidalan dekat sana. Yang pakai sampai sekarang buat. If you cannot beat them, join them. Kalau awak tak boleh kalahkan diorang, awak jadi kawan diorang. Tak boleh kalahkan, join. Dia macam orang sebut tentang inilah, tentang apa, tentang orang Bani Israel. Kan innal ladzina kafaru Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang yang kafir di kalangan di kalangan Bani Israel di atas lidah Daud dan Isa bin Maryam. Antara sifat mereka utama yang Allah sebut, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tak dahulu saling melarang daripada perkara mungkar, bahkan mereka buat. Saling buat pula. Ini yang berlaku sekarang yang kita lihat pada sudut tadi. Okey. Kerana ini terdapat di sana perbezaan yang besar dan juga jarak yang sangat luas di antara kepribadian seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, serta dia mengetahui bahawa dunia ini tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Dan amalan soleh adalah bekalan akhirat. Kita akan jumpa perangai yang berbeza, sikap yang berlainan. Dia nak buat, dia fikir. Dia nak buat, dia fikir. Dia benda tak perlu kepada orang tersebut jadi seorang ustaz, jadi seorang profesor, tak payah. Seorang yang jadi pengembala kambing pun zaman Ibnu Umar dahulu cukup dah. Dia test pengembala kambing. Dia kata pengembala kambing tadi, ni kambing ni kau punya? Dia kata bukan. Bagi seekor aku beli. Tak boleh. Bukan aku punya. Aku bayar lebih. Tak boleh, dia kata. Ni ada tuan dia. Alang kau cakap je pada tuan kau. Tuan kambing ni kata hilang. Kau ambil duit ni, ganti balik. Sampai lagi sekali Badui dia kata apa? Kalau aku jual pada kau, aku nak jawab apa depan Allah? Ini benda ni tak perlu kepada anda jadi seorang ustaz. Tak perlu jadi ahli agama, belajar, hafal Quran. Sikap takut pada akhirat ni adalah sangat penting. Madai dah sebenarnya. Itulah benda yang keputusan. Kita belajar banyak ni, keputusan dia untuk kita jaga akhlak kita daripada melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Allah firmankan dalam Quran dalam surah Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu", berbekallah kamu semua, bawalah bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. Banyak benda boleh bawa mati, banyak benda kita boleh siapkan, tapi tak ada seelok persiapan takwa. Yang benda tu akan menjadi punca kita dimuliakan di hadapan Allah Taala nanti. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna akramakum indallahi atqakum", orang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Taala adalah orang yang paling bertakwa. So itu bekalan paling elok. Ia seperti dikatakan oleh sahabat yang mulia Umair bin Hammam. Umair bin Hammam bin Jamuh ni bin Zaid adalah Al-Ansari. Dia adalah orang yang mati syahid dalam perang Badar. Dia adalah orang yang melemparkan tamar. Kan ada kisah Nabi nak masuk perang Badar, lepas tu ada seorang lelaki ni dia pegang tamar kat tangan dia. Nabi pun kata dengan para sahabat, "Bangunlah kepada syurga yang luasnya langit dan juga bumi." Dia pun kata, "Wih, untung-untung." Nabi kata, "Apa yang bawa engkau kata untung-untung?" Dia kata, "Tidak, ya demi Allah dan Rasulnya,
kecuali harapkan aku jadi ahli syurga. Aku tak cakap untung, bakhil, dia kata. Jadi Nabi kata, kenapa cakap macam ni? Dia kata, tak ada aku cakap kecuali aku harap aku jadi ahli syurga. Nabi kata, engkau daripadanya. Dia kata, kalaulah sekiranya aku tunggu sampai aku makan tamar ni baru aku nak pergi, ia adalah hidup yang masih panjang sangat. Lama sangat nak masuk syurga. Dia campak tamar tu dan dia masuk berperang sampai mati syahid. So dia pernah baca satu syair. Dia kata, raqdan ilallahi bi ghairi zadin illa tuqa wa amalil ma'adi. Berlari kepada Allah Ta'ala, berkejar kepada Allah Ta'ala dengan tanpa bekalan kecuali takwa dan amal pada untuk hari akhirat. Wasabri fillahi alal jihad, dan bersabar pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala pada berjihad. Wa kullu zadin urdatul nafad. Semua bekalan kalau kita bawa, dia sebenarnya boleh untuk habis. Bawa beras habis, bawa gandum habis, bawa roti habis. Tapi ghairat tuqa wal birri war rasyad, selain daripada ketakwaan, kebaikan dan petunjuk. 3 bekalan ni takkan habis dan sentiasa membawa kita di hari akhirat nanti. Di sana juga dia kata ada perbezaan di antara kepribadian siapa yang ini keadaannya dengan kepribadian orang lain yang tidak beriman dengan Allah dan tidak juga dengan hari akhirat dan tidak beriman dengan apa ada di hari akhirat nanti daripada ganjaran dan juga siksaan. Ini penting, kita percaya hari akhirat tu benda. Di sana nanti ada ganjaran dan siksaan. Kerana dia kata orang yang membenarkan, yang percaya dengan hari pembalasan akan beramal dalam keadaan dia memandang kepada timbangan langit dan juga bumi. Timbangan langit bukan dengan timbangan bumi. Dia akan lihat kepada apa dia buat ni kepada nilai di sisi Allah Ta'ala, bukan nilai pada makhluk. Dan juga dia beramal untuk hisab akhirat, bukan untuk hisab dunia. Hisab dunia sementara je. Kalau kita kerjakan untuk orang puji kita, kerja untuk orang sanjung kita, sekejap je orang sanjung kita, lepas tu orang lupalah. Lepas tu ingat balik, lepas tu lupa. Lepas tu ingat balik, lepas tu lupa. Saya ingat macam apa cerita Piramli dia waktu ketika mana hujung hayat dia, orang tak pandang dia dah. Lepas mati baru dapat Tan Sri. Tak ada. Orang ada jawatan sebagai apa, polis. Ketika ada jawatan, orang hormat. Lepas tu dia pincin, tak pandang dah. Ini kena faham. Sebab apa-apa yang hisap dunia ni dia sementara je. Gagah kita semalam kot keluar gambar Mike Tyson dah duduk atas kursi roda. Mike Tyson, orang tumbuk sekali, tumbang. Yang atas kursi roda dah. Macam mana? Mana hisap dunia ni sekejap je. Banyak mana kita dapat pun sementara je. Jadi orang yang percaya dengan Allah Ta'ala ni dan hari akhirat, dia ada kepribadian yang sangat unik dalam kehidupan. Kita akan lihat pada orang macam ni, padanya ada istiqamah. Bila buat kerja sentiasa dia berterusan. Tak ada buat kejap tinggal, tak. Kalau dia kata dia puasa manjang. Dia tahu nak kejar apa isi Allah Ta'ala. Dan dia ada keluasan gambaran. Bila fikirkan satu benda, dia fikir jauh. Bukan fikir depan ni. Apa yang depan mata. Tapi fikir, lepas mati nanti apa nak jadi? Apa nak dapat jawab depan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala suka ke tak suka dengan kita punya perbuatan? Ini gambaran dia. Dan kekuatan iman serta keteguhan ketika kepayahan. Bila ada kepayahan berlaku, dia sangat teguh. Sebab dia tahu benda ni bukan kekal. Dunia ni susah mana pun manusia ni sementara sahaja. Betul Allah Ta'ala sebut pada Nabi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali keringanan untuk satu masalah. Cuma manusia kadang-kadang tak sabar, tak reti nak tahan diri, tunggu kejap. Sedangkan Allah Ta'ala memang berikan kepada kita, lepas daripada kesusahan ni dia akan ada kemudahan. Maka Allah Ta'ala terangkan macam contoh surah Al-Baqarah 153. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, kan, mintalah tolong ini kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan juga solat. Dan ketahui, dan sungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Tapi tidak kan,
Kita mula-mula mulut keluar dulu. Berapa mulut tu lah sebenarnya tajuk sebenar anda sabar ke tidak. Jadi kita tahan diri. Tapi orang percaya akhirat, dia simple, dia tahu benda ni bukan kekal. Dan juga pun sabar di atas musibah-musibah, serta mengharapkan, dalam keadaan mengharapkan untuk pahala dan juga ganjaran. Kerana apa? Dia tahu bahawa apa-apa di sisi Allah Ta'ala lebih baik dan lebih kekal. Dunia ni tak kekal. Apa sisi Allah Ta'ala adalah kekal. Okay? Dalam riwayat Imam Muslim daripada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallam, ajaban li amril mu'mini, ajaib terhadap urusan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, urusannya semua sekali adalah baik. Apa kena dekat dia, semuanya baik sebenarnya. In asabathu dharra, jika kena pada dia kesusahan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah. In asabathu sarra, bila kena kepada dia kegembiraan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lah, itu yang terbaik untuk dia. Wa in asabathu dharra, jika kena pada dia kemudaratan, kesusahan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka ia adalah baik untuknya. Mana baik ke buruk berlaku, tidak ada yang tak elok. Yang jadikan sama saja keadaan tadi adalah perangai dia berhadapan dengan kegembiraan atau kesusahan. Sebab memang kita tahu pusingan alam ini kepada kita senang dan susah kan, sentiasa diputarkan. Hari ni senang, besok susah. Lepas gelap datang cerah, lepas cerah gelap balik. Ada hari mendung, ada hari panas. Benda ni pusingan. Cuma seorang mukmin tadi keadaan dia sentiasa baik bila dia tahu tindakan perangai dia. Apa patut dia hadapkan bila berhadapan dengan kegembiraan, apa patut dia buat ketika dia hadapi kesusahan. Dan orang Islam, seorang Muslim, tidak akan terbatas manfaatnya kepada manusia sebenarnya. Bukan manusia je dapat kebaikan yang dia ada, sebab dia percaya akhirat. Bukan manusia je dapat. Bahkan memanjang kebaikan yang dia ada tadi sebab beriman hari akhirat sehingga kepada haiwan. Macam mana di dalam kata-kata masyhur daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada satu malam yang mana dia berpusing-pusing di Madinah, tengok jumpa satu keluarga tengah sibuk apa anak lapar dan dia masak batu. Umar pergi ambil, dia pergi angkat. Ketika angkat tepung untuk hantar ke keluarga tersebut, ada pembantu dia nak tolong angkat. Umar kata, kau nak angkat dosa aku ke? Kau nak angkat tanggungan aku ke? Lepas tu Umar kata, kalaulah sekiranya tergelecok, lau atharat baglatun, kalau tergelecok seekor bagal. Bagal ni keldai kahwin kuda. Keldai kahwin kuda dapat bagal. Kadang orang tak tahu bagal kan. Bagal ni adalah keldai kahwin kuda. Sebab macam ni, orang Arab zaman dulu dia nak, kalau boleh, binatang yang dia pakai tu kuat macam keldai. Sebab keldai boleh bawa beban lebih daripada kuda. Kuda tak boleh bawa beban banyak, tapi kuda laju berbanding keldai. So dia kahwinkan kuda dan keldai, dapat bagal. So Umar kata apa? Kalau lah sikit tergelecok seekor bagal di Iraq, la zanantu anna Allah ya sayas'aluni anha, aku rasa Allah Ta'ala akan tanya aku nanti mengenai bagal tu. Lima lam tusawwi laha tariq ya Umar, kenapa kau tak elokkan untuk bagal itu jalan wahai Umar? Sebab percaya pada hari akhirat. Bagi azan dulu, kita sambung sikit lagi. Baik, wallahu alam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi macam kata-kata Umar tadi tu, punca dia bukan setakat baik pada manusia, hatta baik pada binatang, kan? Kita tengok kan zaman sekarang ni, macam orang bunuh kucing lah, campak kucing. Kita nampak benda tersebut kan. Benda ni Umar terfikir bila orang tu nak bawa pikul barang yang dia sebagai Amir Mukminin nak bawa, pembantu dia kata, kau nak bawa beban aku nanti hari akhirat. Jadi Allah, kalau sekian seekor ni bagal tergelecok kaki di Iraq, nanti dia kata bimbang, aku rasa Allah akan tanya aku nanti, kenapa engkau tak elokkan wahai Umar, kenapa kau tak elokkan untuknya jalan wahai Umar. Ini dia kata perasaan
yang ia merupakan kesan daripada beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Dan ada rasa dalam beban, tanggungan dan juga kehebatan atau kedahsyatan amanah yang dipikul ia oleh manusia dan telah rasa lemah daripada mikulnya langit, bumi dan juga gunung ganang. Ini merujuk pada ayat surah Ahzab 72. Ya Allah nyatakan, walaqad inna aradnal amanata 'alas samawat. Kami telah tawarkan amanah kepada langit, bumi, wal jibal dan juga gunung ganang. Fa abaina ayyahmilnaha, lalu semuanya enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha, semua rasa lemah daripada memikul tanggungjawab tadi. Wa hamalahal insan, dan manusia memikul tanggungjawab tersebut. Innal insan zaluman jahula, sehingga manusia ni sangat-sangat banyak buat zalim, sangat-sangat jahil. So itu amanah. Kalau kita sedar, Allah tak soal balik, dia masalah kan, membawa kepada perangai kita akan terjaga. Kerana dia tahu bahawa setiap benda besar dan benda kecil pasti dipersoalkan mengenainya. Dan dia akan dihisap dengannya. Dibalas di atasnya, jika baik, baiklah, dan jika buruk, buruklah. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran 29, Allah Ta'ala nyatakan, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara. Hari di mana mendapati semua jiwa apa dia kerjakan daripada kebaikan hadir. Wa ma amilat min su', dan apa dia buat daripada keburukan pun akan hadir. Lalu tawaddu law anna bainahu bainahu amadan ba'ida, dan dia akan ingin ketika hari berkenaan seorang manusia itu bahawa di antaranya keburukan yang dia buat dan dirinya ada jarak yang jauh kalau boleh, tapi takkan terjadi dah sedemikian. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Kafir 49, wa wudi'al kitab, dan akan diletakkan kitab, dibentangkan, dibukakan kitab, ini amalan kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, dan kau lihat orang-orang yang buat salah akan rasa lemah terhadap apa yang berada dalam kitab tersebut. Wa yaquluna, dan mereka akan berkata, ya wailatana, celakalah kita, malanglah kita. Ma li hadzal kitab, apa hal kitab ini? La yughadiru saghiratan, tidak tinggalkan walau benda kecil. Walau kabiratan, tidak juga benda besar, illa, kecuali ahsaha, ia mencatatkannya. Semua ada. Semua benda kita buat akan tertulis di situ. Allah kata wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan dapati apa mereka buat dahulu hadir di depan mata mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan tak menganiaya Tuhanmu sesiapa pun. Baik, so kita berhenti situ, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Masih lagi dalam insya-Allah mukaddimah sebelum kita masuk pada bab berkenaan dengan nama-nama hari kiamat. Bab ni sebenarnya penting, bab berkenaan dengan apa kepentingan beriman dengan hari akhirat serta kesan daripada perangai kita. Nanti dia bagi dengan contoh-contoh moden pada zaman kita, komunis, orang tak percaya Tuhan, apa jadi bila mereka tak percaya Tuhan, apa kesan perangai mereka kepada manusia, kepada binatang, kepada persekitaran. Dia akan sebutkan nanti insya-Allah. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.